Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa dan tetamu jemputan kita pada hari ini iaitu Ikin. Hai Ikin. Hai Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Syifa, apa topik menarik yang kita nak bincangkan pada episod kali ini? Okey, topik yang menarik sekali kan, iaitu tentang peluang kedua. Okey, kalau kita sebut tentang peluang kedua. Kalau kita sebut tentang peluang kedua ni, mesti akan terus terlintas tentang hubungan kan? Betul. Yelah, sebab selalunya remaja zaman sekarang ataupun bagi mereka yang berumur 20 tahun ke atas, istilah peluang kedua tu dah macam serasi dalam hidup dia orang. Tapi sebenarnya peluang kedua ni boleh dilihat dari pelbagai perkara lah. Dari segi peluang kedua kita bagi kepada pasangan, kepada sahabat, kepada keluarga ataupun orang yang rapat dalam hidup kita. Bagi Ikin apa yang Ikin fikir peluang kedua ini lebih kepada apa? Apa yang Ikin rasa? Okey, kalau bagi pendapat Ikin, peluang kedua ni adalah lebih kepada sebuah hubungan. Macam yang Syifa cakap, aspek keluarga, sahabat tu betul. Cuma pada usia 20 tahun ke atas ni, peluang kedua ni adalah lebih kepada sebuah hubungan lah bagi pendapat Ikin. Betul, hubungan yang hubungan yang matang lah kiranya kan, sebab dah pandai fikir apa semua. Itulah. Tapi kan biasanya kalau dah berpisah ni ataupun tak ada sepahaman yang baik antara dua pihak, memang tak akan ada lah peluang kedua tu. Tapi setengah orang kan, dia memang jenis keras hati lah. Ada juga perempuan atau lelaki yang keras hati. Dia memang takkan bagi peluang kedua tu terhadap seseorang. Sebab mungkin dia pernah dicurang atau ditipu banyak kali lah. Dan dia tak nak perkara tu berulang. Jadi memang tak akan ada langsung lah peluang kedua untuk seorang tu, untuk nak bagi hubungan tu pulihkan balik. Itulah masalahnya. Betul-betul. Okey, selama Ikin pernah ada hubungan dengan seseorang yang Ikin sayangkan ataupun yang rapat dengan Ikin, ada tak bagi peluang kedua buat si dia? Secara jujurnya adalah. Tapi setakat sampai peluang kedua je lah. Peluang ketiga tak ada. Yelah, dah perempuan kan, kadang ada perempuan yang hanya boleh bagi peluang kedua je. Peluang seterusnya tu macam main-main je lah kan. Buang masa. Buang masa. Tak nak lah kita macam terlalu terseksa dengan orang kita sayang apa semua tu. Okey, bagi mereka yang nak bagi mereka yang di luar sana yang nak tahu tentang tips untuk beri peluang kedua ni, dia ada beberapa tips tau. Okay. Mula-mula sekali kan, kita kena pastikan yang pasangan atau seseorang itu dia tak akan ungkit semula tentang kesilapan dan perbuatan lalu. Contoh kan, macam sebelum ni dia pernah curang dan satu hari dia buat balik benda tu, dia curang balik dan dia ungkit. Bila dia gaduh tu, dia asyik ungkit benda tu. Jadi sampai satu tahap dia tu akan jadi bosan dan akan jadi tertekan lah kiranya. Betul. Jadi bagi diri kita kena fikir boleh ke, dan kita kena pastikan yang pasangan kita tu boleh ke untuk nak berubah ataupun macam jadi berbaik semula. Sebab kita tak naklah berada dalam hubungan yang sama, yang macam dalam keadaan macam berada dalam terkungkung ke apa. Tak naklah rasa macam tu kan, rasa terus bazir lah benda tu. Kita nak hidup bersama dengan dia, kena rasa bahagia apa semua tu. Tapi itu tips yang pertama. Bagi tips kedua pula, boleh Ikin tolong kongsikan sedikit tak? Boleh. Kalau macam bagi Ikin, tips keduanya adalah kita kena pastikan yang diri kita ni betul-betul bersedia untuk bagi dia peluang kedua. Jangan kita bagi peluang kedua atas dasar aku sayang dia, aku kena bagi. Jangan atas dasar sayang, sebab kita macam tak nak benda yang sebelum ni berlaku terjadi balik. Contoh macam dia curang,
dia sakitkan hati, dia kasar bahasa dengan kita kan, kita tak nak benda tu ulang balik sebab semua benda tu hanya akan buat kita rasa sedih, marah, sakit hati, asyik murung je, betul tak? Betul-betul memang akan menjadi kesan dekat mental kita lah, sampai kadang seorang tu sampai tak nak makan langsung. Betul. Hilang Dia abaikan semuanya dia. Betul-betul dia tekanan dalam hidup dia. Kita tak nak lah macam tu. Okey. Kalau macam kita macam fikir balik lah, macam kita boleh ke nak hidup seperti dulu balik. Macam sebelum ni kita sayang dia, suka dia. Dan bila dah jadi gaduh ni, bila nak bagi balik peluang kedua tu, kita kena yakin, betul. Lepas ni boleh tak kalau kita nak rasa cinta balik, rasa sayang dia macam mula-mula kita kenal dia. Macam tu lah. Sebab tapi kan setengah orang dia hanya bagi peluang kedua, tapi hakikat dia, hati dia dah mati untuk hubungan tu. Sebab semata-mata nak jaga perasaan pasangan tu je. Itu masalahnya. Semua tu memang kita kena fikir betul-betul lah, dan jangan ikutkan perasaan. Sebab kan apa pun keputusan kita buat, sebab benda tu akan bagi kesan pada masa akan datang. Kenapa kalau kenapa kalau nak bagi peluang kedua tu, tapi hari-hari kita asyik gaduh, benda yang remeh-temeh pun asyik nak marah je, asyik nak bangkang, asyik nak bantah je, macam serabut lah. Kalau Syifa sendiri pun rasa macam tertekan sangat, rasa macam semak. Macam tu lah. Bila dah besar ni, kenalah fikir matang, macam rasional. Betul tu. Apa sebab tu lah. Okey, bagi secara kesimpulannya bagi Syifa, peluang kedua tu tak semua orang layak dapat, dan tak semua orang mampu beri peluang kedua. Betul tak? Bagi sebab kadang orang cakap je maafkan secara luaran, tapi dalam hati dia penuh rasa ada dendam, ada macam tak puas hati. Sakit hati. Kalau korang memang betul, kalau korang rasa macam tu kan, tak perlulah bagi peluang kedua tu. Betul. Dan biar je lah dia biar dia insaf dengan perbuatan dia sendiri. Kita buat haluan kita sendiri, asalkan kita bahagia. Betul tu. Betul. Tapi kena tahu jugalah tapi ikut pada diri kita lah, setakat mana kita mampu sabar dengan perangai seorang tu. Fikir-fikirkan lah. Ikin pula macam mana? Kalau bagi Ikin, peluang kedua ni bergantung pada diri sendiri. Kalau rasa nak bagi, kalau tak nak, jangan paksa diri sendirilah. Yang penting kita betul-betul betul-betul kalau tahu kemampuan kita tak kat mana. Betul. Okey, itu saja perkongsian kita pada episod ini. Saya harap para pendengar di luar sana yang mendengarkan podcast kami akan mendapat manfaat apa yang kami kongsikan. Okey, itu sajalah daripada saya dan Ikin. Terima kasih banyak-banyak Ikin kerana sudi luangkan masa dengan saya pada episod kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Itulah saja. Terima kasih juga sebab jemput.